This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-mutamimani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengar tak? Cuba respon. Boleh dengar tak? Sebab macam slow je internet. Sebab pakai 3 device. Okey, baik. Jadi kita akan sambung balik. Perbincangan kita berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Dalam kitab kita, kitab Matan Abi Syuja' ataupun syarahnya Fathul Qarib, disebutkan ada 10 perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, ada 10 perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Okey. Kekok sikit malam tu sebab record sendiri. Buka 3 device. Baik. Okey. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa kita terus masuk dalam tajuk. Yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang sampai dengan sengaja ke dalam rongga ataupun kepala. Okey, dalam rongga ataupun kepala. Kita fokus sebab kami kena terima apa namanya tu? Terima orang masuk juga. Okey, jemaah. Okey. Yang ketiga adalah memasuk sesuatu pada salah satu daripada 2 jalan. Bukan sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan. Yang keempat, sengaja muntah. Yang kelima, sengaja bersetubuh. Yang keenam, permani. Yang ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, haid, nifas, gila dan murtad. Okey, haid, nifas, gila dan murtad. Baik. InsyaAllah kita akan bincang satu persatu lah. Itu perinci gila pun. Kita bincang secara
ijmali. Okey. Secara ijmal ataupun kita beri perincian sedikit-sedikit je lah. Baik. Jadi, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1, 2 dan nombor 3 kita gabungkan dalam satu perkara lah. Okey, kita gabungkan dalam satu ibarat ataupun dalam satu tempat. Okey, maknanya kita akan hurai sekaligus 1, 2, 3. Baik, cuma kita baca dulu lah. Yang dimaksudkan adalah menahan diri oleh mereka yang berpuasa daripada sampainya sesuatu pada sesuatu benda kepada sesuatu rongga. Okey. Yang ketiga, masukkan sesuatu pada salah satu daripada dua jalan, iaitu ubat yang dimasukkan ke dalam kubul dan dubur orang yang sakit. Yang digelar kubul dan dubur itu tadi sebagai dua jalan lain. Okey, ahad sabilain. Baik. Jadi 1, 2 dan 3 kita nak huraikan serentak lah. Kita nak huraikan serentak sebab apa? Sebab ini dalam poin yang sama. Okey, ini dalam poin yang sama. Baik. Dalam kitab lain disebutkan al-imsaku an dukhuli ainin jawfan bisyarti dukhulihi min manfadhin maftuh. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga dengan syarat masuknya daripada jalan yang terbuka. Okey. Sebahagian kitab dia letak dhabit kepada perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang tidak membatalkan puasa kepada 3 dhabit. Okey. 3 dhabit. Yang pertama, masuk ain. Masuknya ain. Ain yang masuk. Ain yang masuk. Yang kedua, ke rongga. Yang ketiga adalah melalui jalan yang terbuka. Baik. Itu dhabit. Kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun membatalkan puasa. Okey. Jadi, kita pergi yang pertama dulu. Dan kita sebut semalam bahawasanya tajuk yang kita bincang sekarang tu ataupun perbahasan yang kita bincang sekarang tu adalah antara perbahasan yang amat penting lah untuk yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporari. Permasalahan-permasalahan moden. Untuk kita tahu adakah batalkan puasa ataupun maka kita kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan 3 dhabit yang kita sebutkan katalah. Okey. Antara permasalahan-permasalahan moden ni adalah iber, suntikan. Okey, COVID kah, insulin kah, ataupun dripping, ataupun dialysis, ataupun eye drop, ear drop. Apa lagi? Macam-macam perbahasan ataupun permasalahan kontemporari akan dengan berkaitan dengan apa yang kita bincang tu. Okey. Kita pergi kepada dhabit yang pertama. Yang pertama adalah ain yang masuk. Okey. Mesti ain yang masuk. Ain bukan nama perempuan, bukan. Ain adalah zat. Okey. Ain maksudnya zat yang masuk. Okey. Kalau yang masuk ia bukan zat, okey. Kalau yang masuk ia bukan zat, contohnya asar, kesan. Maka ia tidak membatalkan puasa. Contoh yang tidak membatalkan puasa adalah bau. Okey, bau makanan. Okey, akan membatalkan puasa, membatalkan puasa. Okey. Rasa contohnya sebelum subuh kita minum air teh openg. Okey, sebelum subuh kita minum air teh openg.
Baik. Kemudian masuk waktu subuh. Apabila masuk waktu subuh, dia dah untuk minum. Tapi, bilanya dah minum air teh, jadi berais tadi, sejuk mulutnya. Berasa sampai selepas subuh. Adakah membatalkan puasa? Sejuk je. Rasa teh yang darah, sejuk saja mulutnya. Okey, ia siap membatalkan puasa. Sebab apa? Ya asar. Okey, ya kesan. Baik. Dia mesti ain. Okey, mesti ain. Termasuk dalam kata ain adalah asap rokok. Okey, asap rokok. Jadi batal puasa orang yang merokok di siang hari Ramadan. Okey, siang hari Ramadan. Okey. Baik. Dan ain dekat situ adakah disyaratkan disyaratkan banyak ataupun sedikit? Boleh baca kasih ya. Jawapannya si. Si disyaratkan banyak ataupun sedikit. Okey. Semata-mata ain. Walaupun sedikit, asalnya masuk, tetap membatalkan puasa. Okey. Adakah disyaratkan makanan atau selainnya? Adakah disyaratkan makanan ataupun selainnya? Jawapannya si juga. Walaupun yang masuk ya tadi, ain yang masuk tadi bukan makanan, tetap membatalkan puasa. Okey. Mencukup syarat 2 dengan 3 yang bawah lah. Okey. Contohnya, telan guli ketika siang Ramadan, telan guli. Batal puasanya. Telan kertas. Telan kertas. Macam kami orang dulu masa kecil. Dekat sekolah. Okey. Bisa kertas, makan. Bisa kertas, makan. Mesti kertas, ink, pensel tekan. Makan. Okey. Benda yang pelik lah. Tapi kalau berlaku benda yang ketika siang hari puasa, maka tetap membatalkan puasa walaupun yang dimakannya bukanlah makanan pada adat manusia. Walaupun bukan makanan pada adat manusia. Okey. Asal masuk je. Ain dia tadi. Si disyaratkan banyak ataupun sedikit. Si disyaratkan makanan ataupun selain daripada makanan. Okey. Kemudian, mesti masuklah. Kalau si masuk, si membatalkan. Okey. Dan masuk tadi mestilah masuk ke dalam rongga. Okey, ke dalam rongga. Mun masuk si ke dalam rongga, si membatalkan puasa. Okey. Contoh rongga. Okey, contoh rongga. Macam ni contoh rongga. Orang yang berpuasa mestilah menahan diri daripada memasukkan apa-apa ain ke dalam rongga badan melalui lubang yang terbuka. Seperti halkum. Rongga ya, seperti halkum. Ataupun bahagian dalam hidung. Ataupun bahagian dalam telinga. Saluran kencing. Dubur. Apa lagi? Apa lagi? Ya je lah. Okey. Rongga-rongga badan. Okey. Masuk ke dalam rongga. Jadi kalau ainnya tadi masuk. Tapi si masuk dalam rongga. Masuk tapi si masuk dalam rongga. Maka si membatalkan puasa. Okey. Belum membatalkan puasa. Contoh. Contoh. Dia ambil sate. Dia kan dalam mulut. Kalau ada tanya, batal ke Ustaz menghitangkan sate dalam mulut? Jawapannya si batal. Si batal. Sebab apa si batal? Sebab si masuk rongga. Okey, dengan syarat. Si batal dengan syarat yang pertamanya si telan sate. Okey, si telan lah sate. Yang keduanya si helio yang bercampur dengan sate. Cukup dua syarat tu, semata-matanya sate dalam mulut membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab ain yang masuk tadi si masuk dalam rongga. Okey. Rongga tu halkum. Okey, makhraj ha. Makhraj ha. Ya, okey. Kemudian masuk dalam ke dalam rongga tadi
mesti melalui jalan yang terbuka. Kalau nya masuk rongga, ataupun si masuk rongga, masuk rongga lah. Tapi melalui jalan yang terbuka, maka adakah dihukumkan batal puasa orang ya? Jawapannya si. Okey. Itu dhabit dalam mazhab Syafi'i lah untuk menentukan batal ataupun si batal puasa. Baik. Contoh jalan yang terbuka, kita sebutkan rongga tadi. Rongga bahagian dalam hidung. Dekat batang hidung ataupun bahagian dalam telinga. Bahagian dalam telinga, bukan telinga. Bahagian dalam telinga. Kemudian kerongkong. Kerongkong. Kemudian saluran kencing. Kemudian saluran dubur. Baik. Jalan yang terbuka pula adalah jalan yang terbuka contohnya hidung. Untuk bahagian dalam hidung, jalan terbukanya. Untuk telinga, untuk bahagian dalam telinga, jalan terbukanya. Okay, untuk kerongkong, mulut. Untuk saluran kencing, lubang. Lubang kemaluan ni lah. Ada orang masuk. Dah. Sorry, lambat. Tolong reply dalam grup tak? Okay, ikut tangan. Okey. Okay, mesti ada cukup 3 syarat. Mesti cukup 3 syarat, maka si membatalkan puasa. Okey, atau dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau si cukup 3 si membatalkan puasa. Baik. Dan kita sebut bahawasanya dhabit ataupun ukuran yang kita sebut tadi semuanya penting untuk permasalahan moden. Okey, permasalahan moden. Bersama kita tu ada doktor ni. Jadi permasalahan kedoktoran adalah dalam tu. Berkaitan sangatlah dengan 3 syarat yang kita sebut tadi. Kita ulang balik. Yang pertama adalah ain yang masuk. Syarat untuk batal puasa, ain mesti masuk. Jadi ain. Ain maksudnya zat. Kalau semata-mata kesan, bau, ataupun rasa, sejuk, panas. Okay, ia si membatalkan puasa. Okay. Masuk yang tadi mesti dalam rongga. Okay, rongga. Bahagian dalam hidung. Bahagian dalam telinga. Kerongkong. Makhraj ha lah. Makhraj ha. Kerongkong. Saluran kencing. Okay. Saluran dubur. Melalui jalan yang terbuka. Kalau melalui jalan terbuka, ia tidak membatalkan puasa. Okay. Tidak membatalkan puasa. Okay, baik. Kalau dalam kitab Abu Sama, yang ada bincang, yang ada letak ta'liq ataupun ta'liq lah bawah ya, yang sebut berkenaan dengan sengaja memasukkan jari ke dalam dubur semasa beristinja. Adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Jawapannya, sengaja memasukkan jari ke dalam dubur semasa beristinja. Maksudnya basuh air besarnya. Okey. Pun masukkan sedikit daripada jarinya ke dalam duburnya. Okey. Maka perbuatannya membatalkan puasa. Okey, membatalkan puasa. Dalam Hasyiah Ar-Ramli Al-Kabir ala Asnal Matalib disebutkan, sekiranya dia memasukkan jari ke dalam duburnya, maka batal puasanya. Dan begitu juga jika orang lain berbuat demikian kepadanya dengan izinnya. Okey. Maka hendaklah dia berhati-hati semasa beristinja dengan hujung jarinya. Okey, berhati-hati dengan hujung jarinya. Kerana jika masuk ke dalam dubur sedikit daripada jarinya,
ia membatalkan puasa seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Husain. Okey. Jadi hati-hatilah bab ya. Baik. Jadi sekarang tu kita nak masuk dalam beberapa permasalahan yang moden, beberapa permasalahan yang moden yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam tu. Beberapa ajalah. Untuk detailnya insya-Allah esok hari. Insya-Allah esok hari kita akan baca daripada kitab Al-Mufattirat Al-Mu'asirah tu. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang moden. Dan semua perkara yang tu semuanya berkait dengan apa yang kita bincang hari tu. Ada tiga apa nama itu? Tiga bobit dia tadi. Okey. Semua yang dibincang dalam tu ada berapa? 9, 10, 11, 12, 18 masalah. Okey. 18 masalah ya, semuanya berkait dengan apa yang kita bincang pada malam tu. InsyaAllah esok lah. Biasanya esok kita ulang kelas, tapi esok kita kelas lah. InsyaAllah. Ada had ataupun sik bagi rongga seperti jalan belakang dan kerongkong sehingga dianggap batal puasanya. Kalau kerongkong, hadnya adalah makhraj ha. Makhraj ha. Makhraj ha. Okey. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. Okey. Dalam kitab apa ya? Jazari. Matan Jazari. Rongkong makhraj. Makhraj. Matan Jazari. Matan Jazari. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. Baik. Dalam kitab Fiqh Syam disebutkan apa nama itu? Rongga dalam bagi kerongkong adalah makhraj ha. Okey, makhraj ha. Kalau silap lah, makhraj ha. Apa? Tengok kejap. Okey, betul. فإن وصلت حد الظاهر وهو مخرج الحاء. Okey. Jadi apa nama itu? Had untuk ha pedas. Mana asal hilqi hamzun ha'u wa min tihi tengah-tengah. Fa'inun ha'u nawin khawah wal qaf. Ha pedas. Adapun apa itu? Jalan belakang. Jalan belakang kalau tengok pada zahir yang disebutkan dalam kitab Hajjah Al-Kabir ala asnal matalib yang sebut tadi, maka hendaklah dia berhati-hati semasa beristinja dengan hujung jarinya. Kerana jika masuk ke dalam dubur sedikit daripada jarinya, ia membatalkan puasa. Okay. Maksudnya, jalan belakang, walaupun sedikit jari masuk, ia membatalkan puasa. Ya, had je lah. Boleh, Ustaz Fazrul. Kalau dalam hidung, hadnya adalah batang hidung. Hidung. Okey. Bukan batang hidung, belakang batang hidung, batin hidung. Okey. Dalam kitab Bushrul Karim. Bushrul Karim dia sebut. Wa batinul anfi wa huwa ma wara'a al-qasabati jami'iha. Batin hidung ialah bahagian yang selepas batang hidung keseluruhannya. Okey. Baik. Okey. Kita nak masuk dalam
sedikit permasalahan yang moden, yang banyaklah aplikasinya kalau kita faham hukum ataupun khilaf di dalam masalah itu, kita akan boleh kias dengan banyak masalah. Masalah yang pertama adalah hukum mengambil suntikan ketika berpuasa. Okey, hukum mengambil suntikan ketika berpuasa. Siapa yang terlibat dengan doktor ke, nurse ke, dalam tu ada doktor seorang, nurse ada cik dalam tu, nurse cik dah kot. Okey, ataupun para ustaz, asatizah yang akan ditanyakan. Okey, itu penting sangat. Hukum mengambil suntikan ketika berpuasa. Hukum mengambil suntikan. Ada tulisan. Hukum mengambil suntikan. Okey. Baik. Yang pertama, hukum mengambil suntikan, ulama khilaf. Okey, ulama khilaf kepada 3 pandangan. Okey. Ulama khilaf kepada 3 pandangan. Baik. Ulama khilaf kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan pertama, hukum mengambil suntikan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa secara mutlak. Secara mutlak maksudnya sama ada kandungan suntikannya daripada makanan ataupun nutrisi ataupun selainnya. Sama ada disuntik di dalam urat ataupun di dalam otot. Semuanya sih membatalkan puasa. Okey, ya, pandangan pertama. Dan pandangan pertama, pandangan yang paling kuat dan yang paling dekat dengan dhabit-dhabit yang kita sebutkan di atas tadi. Dhabit-dhabit dalam mazhab Syafi'i. Okey, pandangan pertama. Pandangan kedua. Pandangan kedua, batal puasa secara mutlak. Batal puasa secara mutlak. Maksudnya, sekiralah kandungan suntikannya tadi, nutrisi kah, makanan kah, insulin kah, semuanya membatalkan puasa. Sama ada disuntik dekat urat kah, disuntik dekat otot. Okey, pandangan kedua, berlawanan 100% dengan pandangan yang pertama. Okey. Pandangan yang ketiga, ada perincian. Pandangan ketiga ada perincian. Okey, pandangan ketiga ada perincian. Apa perinciannya? Kita tengok kepada kandungan. Dilihat kepada kandungan. Sekiranya kandungan ada makanan ataupun minuman ataupun nutrisi, maka membatalkan puasa. Batal puasa. Okay. Kalau kandungan, lihat pada kandungan. Okay. Kalau kandungannya selain makanan, maka dilihat pula adakah suntikan tersebut suntik pada urat ataupun saluran darah atau daripada daya. Okey, kalau dalam urat maka membatalkan puasa. Kalau selain daripada daya, membatalkan puasa. Okey. Itu kesimpulan lah. Okey. Kesimpulan, hukum mengambil suntikan. Ada 3 pandangan. Okey. Ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, apa sahaja jenis suntikan. Apa sahaja jenis suntikan, membatalkan puasa.
Dan pandangan yang pertama itulah pandangan yang paling kuat. Okey. Pandangan yang paling kuat dan paling bertepatan selari dengan dobit-dobit mazhab Syafi'i. Okey. Sebab apa? Alasannya mengatakan si batal semua jenis suntikan. Sebab kalau kita tengok dalam dobit tadi, melalui jalan yang terbuka. Okey, melalui jalan yang terbuka. Sekarang untuk suntik, bukan melalui jalan yang terbuka. Okey. Kita suntik dekat bahu. Nah, ataupun orang insulin yang suntik dekat perut. Dia bukan jalan terbuka. Okey. Okey, dia bukan jalan yang terbuka. Antara yang memilih pandangan yang pertama adalah guru kepada guru kami. Guru kepada guru kami. Guru kepada Ustaz Abu Samah. Iaitu Dr. Hasan Hito Hafizahullah Ta'ala. Okey. Dr. Hasan Hito dalam kitab Fiqhus Syam. Fiqhus Syam. Dan disebutkan tidak membatalkan puasa. Okey. Dan banyak lagi ulama yang memilih pandangan yang pertama juga. Okey. Pandangan kedua, apa-apa jenis suntikan membatalkan puasa. Okey, secara mutlak. Sama ada suntikan pada urat saluran darah ataupun pada tempat selainnya. Sama ada kandungannya tadi, makanan kah, bukan makanan kah, semuanya membatalkan puasa. Okey, semuanya membatalkan puasa. Antara ulama yang memilih pandangan yang kedua adalah Salim ibn Sa'id Bukair Al-Hadrami. Dan dia ada tulis satu risalah. Dia ada tulis satu risalah. Rad hujjah yang mengatakan apa-apa jenis suntikan membatalkan puasa. Kayaknya ada tulis risalah. Nama risalahnya Wuduhul Butlan fil hukmi bi'adamil fitri bil haqni bil ibrati fi nahari Ramadan. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ada perincian. Okay. Dilihat pada kandungan. Kalau suntikan tersebut mengandungi nutrisi ataupun makanan, maka batal puasanya. Kalau selain daripada nutrisi ataupun makanan, maka ditengok. Kalau disuntik pada saluran darah, maka batal puasanya. Kalau selain daripada saluran darah, membatalkan puasa. Okey. Okey. Hukum suntikan itu penting. Sangat penting. Sebab apa? Sebab kita boleh kiaskan dengan banyak masalah. Antaranya adalah apa antaranya? Fatwa Sarawak cenderung kepada pandangan ketiga nak. Ustaz Fazrul, Fatwa Sarawak cenderung kepada pandangan yang ke berapa? Yang ketiga. Baik. Fatwa Sarawak cenderung kepada pandangan yang ketiga. Silakan. Tapi apa yang nak beramal dengan pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i pun tidak masalah. Baik. Jadi pandangan pertama, apa-apa jenis suntikan membatalkan puasa. Jadi kiaslah dengan apa-apa permasalahan yang moden sekarang tu. Okey, contohnya vaksin. Okey, vaksin. Suntikan vaksin ketika siang hari Ramadan apakah membatalkan puasa ataupun jawapannya menurut pandangan pertama menurut pandangan kedua batal, menurut pandangan ketiga okey. Menurut pandangan ketiga okey, vaksin. Tuliskanlah vaksin. Yang kedua, insulin. Insulin untuk orang yang kencing manis. Adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Pandangan pertama batal, pandangan kedua batal, pandangan ketiga okey. Ataupun pastilah. Insulin adakah dikira nutrisi ataupun okey. Baik. Yang ketiga, apa lagi yang berbentuk cocok-cocok? Dripping. Dripping kan orang panggil. Masuk air.
Sahih, dipping lah. Cik tahu juga lah. Betul ke Cik sebutan. Okey. Menurut pandangan pertama, si batal. Menurut pandangan kedua, batal. Menurut pandangan ketiga, batal. Okey. Yang keempat, dialysis. Dialysis, cuci buah pinggang. Okey. Yang cucuk dekat tangan. Okey. Menurut pandangan pertama, si batal. Menurut pandangan kedua, batal. Menurut pandangan ketiga, si batal. Menurut pandangan ketiga, batal. Sebab melalui saluran darah. Okey. Dialysis. Dan banyak lagi. Botox. Botox. Botox siapa? Suntikkan muka je. Okey, contoh. Botox tadi nak. Okey, menurut pandangan pertama, si batal. Menurut pandangan kedua, batal. Menurut pandangan ketiga, botox yang ada nutrisi, batal. Okey, sama lah. Kiaslah apa-apa masalah pun. Masalah-masalah moden, kiaslah. Jadi kalau ada pesakit ataupun ahli jemaah tanya, boleh ataupun si ambil vaksin, contohlah bulan puasa kerajaan umumkan suruh ambil vaksin dos yang keempat. Okey, contoh. Boleh ke si? Boleh atau tak? Boleh lah. Adakah batalkan puasa ke si? Batal puasa ke si? Okey, ada 3 pendapat. Pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i yang bertepatan lari dari kaedah mazhab Syafi'i adalah pandangan yang pertama, si membatalkan puasa secara mutlak. Okey, secara mutlak. Bahkan orang yang ambil dadah, okey, orang yang suntik dadah tidak membatalkan puasa. Dia puasa, contoh dia puasa, dia suntik dadah dalam tangannya. Okey, adakah membatalkan puasa? Si membatalkan puasa. Perbuatan haram. Okey. Baik. Suntikan vitamin C pun viral punya tu. Okey, dia suntik vitamin C dekat muka contoh. Nak menganjalkan kulitnya. Okey. Pandangan pertama si batal, pandangan kedua batal, pandangan ketiga batal. Okey. Contoh. Baik. Okey. Yang satu. Yang antara masalah yang banyak boleh kita kias dengan permasalahan-permasalahan moden lah, suntikan. Baik. Yang kedua adalah berkenaan dengan hukum memakai inhaler. Pandangan Imam Syafi'i sendiri ke atau A'immah? A'immah. Dulu saya dah suntikan kot. Dulu ada suntikan ke? Maksudnya bukan pandangan Imam Syafi'i sendiri, bukan qaul Syafi'i, ashab Syafi'i, bukan ashab juga lah, A'immah pada Syafi'i. Baik. Yang seterusnya adalah Fatwa Azhar pun pegang pandangan pertama. Fatwa Azhar. Okay. Ustaz Farizwan kata Fatwa Azhar pun pegang pandangan yang pertama. Okeylah. Baik. Nak pegang tiga-tiga pun tidak salah. Boleh. Cuma yang lebih mudahnya pandangan pertama. Yang lebih syadidnya sikit pandangan kedua. Yang baina-baina pandangan ketiga. Baik. Tiga-tiga ya, semua pandangan ulama mazhab Syafi'i. Tiga-tiga ya, semuanya pandangan ulama mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang kemudian tu pun banyakkannya yang berpegang kepada pandangan yang pertama ya. Cuma ada yang berpegang kepada pandangan yang kedua. Ada. Antaranya Syekh Izzah Al-Jabiri rasanya. Tengok dalam fatwa jawapan macam pandangan yang kedua lah. Mungkin silap lah. Baik. Jadi hukum penggunaan inhaler. Kita pegang pandangan ni. Pandangan pertama.
pandangan pertama. Sebab disebutkan oleh Syekh Dr. Hasan itu, pandangan pertama ialah yang paling dekat dengan kaedah mazhab Syafi'i. Okey, kaedah mazhab Syafi'i. Yang tiga tadi lah. Okey, berbit yang tiga tadi. Ain yang masuk ke dalam rongga bukan melalui jalan yang terbuka. Baik, Dr. Labib ni berpegang dengan pandangan yang pertama. Dr. Labib, ulama moden yang fakih mazhab Syafi'i. Okey. Dr. Hasan itu. Kalau Habib Hasan Al-Kaf pegang pandangan yang ketiga. Habib Hasan Al-Kaf pengarang kitab bukan Hasan. Betul lah, Habib Hasan lah. Pengarang kitab At-Taqirat As-Sadidah. Dia pegang pandangan yang ketiga. Okay. Hasan ketiga-tiga pandangan yang semua dalam mazhab Syafi'i. Semua dalam mazhab Syafi'i. Silakan. Okey. Mungkin dalam beberapa situasi contohnya doktor lah tadi yang bersakit mungkin boleh kedepankan pandangan yang pertama dan sementara pandangan yang pertama adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi si batal puasa untuk pesakit-pesakit ambil take injection ketika siang hari puasa. Okey. Terangkanlah. Boleh terangkan kepada pesakit-pesakit lah. Baik. Jadi masalah yang kedua adalah hukum penggunaan inhaler ketika berpuasa. Siapa? Ada orang call. Masak semula deh. Baik. Siapa? Okey. Permasalahan yang seterusnya adalah penggunaan inhaler. Penggunaan inhaler. Adakah membatalkan puasa ataupun si? Penggunaan inhaler adakah membatalkan puasa ataupun si? Ulama-ulama moden, ulama-ulama kontemporari berbeza pandangan. Okey, berbeza pandangan. Menurut mazhab Syafi'i, saya dah khilaf. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, saya dah khilaf dalam masalah penggunaan inhaler. Okey, membatalkan puasa tanpa khilaf dalam mazhab Syafi'i. Okey. Baik. Tapi sebahagian asatizah mungkin yang ambil pandangan daripada mazhab yang lain mengatakan bahawasanya penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Okey. Antaranya adalah pandangan mufti wilayah. Pandangan mufti wilayah zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey. Pandangannya dia mengatakan bahawasanya penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Ini besar. Pandangan yang difatwakan oleh mufti negeri wilayah pun boleh silakan dan difatwakan. Kemudian kalau nak berpegang dengan pandangan yang kuat dalam mazhab khilaf dalam mazhab Syafi'i,
perkara yang membatalkan puasa. Baik. Alasan sebahagian asatizah ataupun sebahagian mufti yang mengatakan bahawasanya penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa ada beberapa alasan. Kita tengok dalam fatwa fatwa mufti wilayah. Okey, fatwa mufti wilayah. Ada sebut alasan dekat sini. Okey. Kita akan balaslah alasannya dengan kaedah mazhab Syafi'i. Okey, sebab kita sekarang untuk belajar mazhab Syafi'i nak. Belajar fiqh mazhab Syafi'i. Baik. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam hujah, tak clear dah awalnya batal dengan si batal satu perkara, boleh satu perkara. Okey. Boleh ataupun si itu satu benda yang lain, batal ataupun si itu satu benda yang lain. Okey, sebab akadnya akan salah faham. Okey. Macam ni boleh salah faham. Okey. Tengok. Sepakat ulama semua mengatakan boleh pakai inhaler pada siang Ramadan. Sepakat ulama mengatakan boleh pakai inhaler pada siang Ramadan apabila ada hajat. Okay. Baik. Ya, satu perkara. Yang khilafnya adalah pada batal atau fungsi lepasnya guna inhaler. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan si. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan si. Tapi kalau guna ketika ada hajat, boleh. Sepakat ulama. Kalau saya dah hajat, memang boleh. Okey. Baik. Sebab apa kita sebut macam tu? Sebab apabila kita bentangkan hukum penggunaan inhaler menurut mazhab Syafi'i, mengatakan batal penggunaan inhaler, jadi ada sesetengah orang menggunakan inhaler, nya pun balaslah. Saya macam ni lah. Kita tu munsi pakai inhaler mati lah tu okey. Ini si faham. Okey. Ini si faham. Kita sebut tentang batal, bukan kita sebut boleh ataupun si. Kita sebut dah tadi boleh. Sepakat ulama kata boleh. Kalau ada hajat boleh. Okey. Cuma perbahasan seterusnya batal ataupun si. Batal ataupun si. Okay. Sebab sebahagian kita perasan lah. Akan ada orang yang akan rasa macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Kami itu ustaz ya Allah. Kita melarang kami pakai inhaler. Kami tu dah nak mati dah. Okay. Contoh. Ini kita jawab. Saya dah orang melarang penggunaan inhaler. Silakan. Sebab ada hajat. Cuma kita sebut batal. Lepas digunakan, maka batal. Okay. Okay. Itu awal-awal lah. Menyesik faham juga. Kita buat bandingan. Okay. Kita buat bandingan. Ketika yang hari puasa, nya kejar panas. Kejar bawah matahari. Jadinya terlalu lapar. Terlalu lapar. Mesti makan matinya. Okey. Boleh sih makan. Boleh lah sebab terlalu lapar. Okey. Boleh. Maka wajib makan untuk selamatkan jenazah. Okey. Boleh. Dah ya batal sih puasanya. Batal puasanya. Sebab apa batal puasanya? Sebab makan. Saya nak mati mencik makan tu. Batal juga kah? Batal satu perkara. Boleh satu perkara. Okey. Jadi boleh. Silakan. Kalau berhajat, silakan. Terlalu haus, terlalu lapar, silakan makan, silakan minum. Okey. Tapi akibat daripada makan minum membatalkan puasa. Adakah berdosa? Si berdosa. Sama juga dengan penggunaan inhaler. Apabila berhajat boleh, silakan guna. Okey. Adakah berdosa?
si berdosa. Batal si berpuasa. Batal menurut mazhab Syafi'i. Baik. Okey. Yang kita nak clearkan dulu. Baik. Jadi alasan yang disebutkan oleh beberapa asatizah yang menggunakan pandangan tidak membatalkan inhaler, tidak membatalkan puasa penggunaan inhaler adalah yang pertama, tidak diyakini zat inhaler tersebut turun ke perut. Si yakin turun ke perut zat inhaler tadi. Yang diyakini hanyalah sampai ke paru-paru. Okay. Jadi dalam mazhab Syafi'i, menurut kaedah mazhab Syafi'i, kita boleh balas hujah yang pertama yang dinyatakan oleh orang yang mengatakan si batal penggunaan inhaler pada siang Ramadan adalah tersebut bukan disyaratkan turun ke perut baru dihukumkan batal. Bahkan si disyaratkan masuk dalam paru-paru. Okey. Yang penting lepas daripada kerongkong, ia pun dah membatalkan puasa. Okey. Muncamnya, mun berhujah dengan hujah yang pertama tadi, si yakin masuk perut, bimbang-bimbang orang yang merokok berhujah dengan hujah yang sama. Rokok si sampai perut, paru-paru. Jadi tengok alasan tu, sampai kena hujah lain. Rokok haram, rokok membatalkan puasa, kena inhalasi membatalkan puasa. Okey. Sebab inhaler untuk selamatkan nyawa. Contoh alasannya. Baik. Itu pula lah. Baik. Okey, ya alasan yang pertama. Ataupun hujah balas yang pertama. Hujah yang kedua disebutkan adalah inhaler bukanlah daripada jenis makan ataupun minuman. Ini cara balas hujah tersebut menurut kaedah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ain yang masuk tadi tidak disyaratkan makanan atau minuman. Kan kita sebut tadi, makan kertas ke, makan guli ke, semuanya membatalkan puasa. Termasuklah liquid yang ada dalam inhaler tadi. Okay. Yang ketiga, ia dikiaskan dengan lebihan saki baki air selepas berwudu. Ia dikiaskan dengan lebihan saki baki air selepas berwudu. Apa maksudnya? Maksudnya, okey, baik. Dalam kita berpuasa, disebutkan ke atas kita untuk berkumur. Ketika kita berwudu, tetap sunat untuk kita berkumur. Okey, tetap sunat untuk berkumur. Cuma beza di bulan puasa dengan di luar bulan puasa adalah kalau di luar bulan puasa, sunat untuk kita mubalaghah. Sunat untuk kita mubalaghah. Mubalaghah maksudnya kita lebih. Dalam komo tadi lebih-lebih. Lebih-lebihkan komo kita. Okey. Kata Rasulullah SAW, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Okay. Dan lebih-lebihlah kalian وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ pada memasukkan air ke dalam hidung. Illa, melainkan أَنْ تَكُونَ صَائِمًا, melainkan bahawasanya engkau adalah orang yang berpuasa. Baik. Jadi, ketika berpuasa, disunatkan untuk mubalaghah. Tapi tetap sunat untuk masuk air ke hidung dan berkumur. Ia tetap sunat. Okey. Ketika kita berkumur, kita kumur macam biasa, lepas kita buang, okey, ada saki baki air yang di dalam mulut kita. Okey. Ya, maafkan oleh syaraf. Okey, saki baki air. Selepas kita buang lah. Okey, lepas kita buang. Jadi, kata yang membatalkan inhaler atau yang mengatakan inhaler kiaskan dengan saki baki. Okey, menurut mazhab Syafi'i, menurut kaedah mazhab Syafi'i, kita boleh counter balik hujah yang ketiga ya dengan mengatakan bahawasanya ia adalah kias yang betul. Okey, kias ma'al farid. Okey. Sebab apa? Sebab dua ada perbezaan. Apa perbezaan? Memasukkan inhaler cecair
daripada inhaler dengan sedikit baki air wuduk tadi. Yang pertama, sakit baki air wuduk ya kita sik qasad untuk masuk dalam rongga kita. Kita berwuduk, berkumur, dah kita qasad nak telan. Ketika kita kumur, kita sik qasad telan. Okey, sik qasad telan air kumur kita. Kalau qasad telan, batal puasa kita. Okey. Adapun inhaler. Inhaler memang kita qasad seduh. Kita picit, pasal kita seduh. Memang kita qasadkan untuk masuk dalam paru-paru. Tekan saya dah faedah lah. Okey, saya dah faedah lah. Baik. Hujah yang keempat. Mereka yang membenarkan ataupun mengatakan tidak batal penggunaan inhaler ke siang bot. Alasannya adalah kuantiti yang masuk ke dalam rongga hanya sikit. Sikit je. Okey. Berapa mili je. Sikit je. Okey. Jawapan balasnya menurut kaedah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i isyarat banyak. Ain yang masuknya disyaratkan banyak. Sedikit pun tetap membatalkan puasa. Okey, sedikit pun tetap membatalkan puasa. Okey. Jadi kesimpulannya, pilihan yang lebih baik adalah mengambil pandangan yang mengatakan penggunaan inhaler menyebabkan batal puasa, yang lebih berjaga-jaga dalam pelaksanaan ibadah puasa. Okey. Tapi kalau kita nak berpegang dengan pandangan seperti William, tidak ada masalah. Silakan. Okey, silakan. Baik. Untuk yang berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i. Okey. Inilah mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang tanya, dah munnya berhajat. Okey, munnya berhajat kepada inhaler setiap hari dia berhajat. Okey, setiap hari dia berhajat. Jadi setiap hari mesti dapat untuk berpuasa. Okey. Dah macam ni. Macam ni. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه فدية طعام مسكين. Dan ke atas orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyah atas miskin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Jadi bayar fidyah lah termasuk daripada orang yang sakit tidak diharapkan sembuh. Okey. Yang sakit tidak diharapkan sembuh. Baik. Apa lagi? Berkenaan dengan masuk sesuatu ke dalam telinga. Ulama bincang adakah telinga, bukan lubang telinga lah, bahagian dalam telinga adakah termasuk dalam rongga ataupun ataupun lubang telinga ya, adakah termasuk dalam jalan yang terbuka ataupun dalam mazhab Syafi'i ulama khilaf. Pandangan yang kuat, paling kuat. Okey, dua-dua pandangan kuat. Pandangan yang paling kuat adalah lubang telinga adalah rongga. Lubang telinga adalah rongga. Maksudnya kalau masuk sesuatu melalui lubang telinga, maka ia membatalkan puasa. Apa yang masuk dalam lubang telinga contohnya adalah kamera. Nak masuk ngecek bahagian dalam telinga kita, kat gendang telinga kita, dia masuk kamera. Okey. Jadi perbuatan memasukkan kamera ke dalam telinga membatalkan puasa. Okey, membatalkan puasa. Menurut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal puasa. Puasa. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan Imam Al-Ghazali. Dua-dua pandangan kuat, tapi pandangan yang pertama pandangan yang paling kuat. Okey. Ada pandangan kuat. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang paling kuat. Tetap membatalkan puasa. Kalau nak berpegang dengan pandangan Imam Ghazali pun silakan. Sebab masih pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Hidung. Contohnya adalah COVID test. COVID test yang kita mula-mula dulu lah. Yang kita cucuk pakai batang panjang lah. Okey. Ia membatalkan puasa.
Sebab apa? Sebab batangnya tadi sampai ke tempat ataupun bahagian batin hidung. Okey, bahagian batin hidung. Membatalkan puasa lah. Kalau nya sampai lah. Kalau si sampai ataupun si yakin sampai. Si sampai ataupun si yakin sampai. Okey, si membatalkan puasa. Okey. Syak pada perkara yang membatalkan puasa tidak akan membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang dibincangkan oleh ulama juga adalah mata. Adakah mata jalan yang terbuka atau kunci? Mata. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, mata bukanlah jalan yang terbuka. Okey. Mata adalah jalan yang terbuka. Jadi apa-apa kemasukan melalui mata tidak membatalkan puasa. Contohnya pakai celak. Tebal celaknya tadi sampainya meludah air liurnya ada hitam air liurnya. Maksudnya celak yang rosak. Okey. Si batal puasanya. Okey, tetap si batal puasanya. Yang sakit guna air mo. Okey. Air drop, air mo si batal puasanya. Okey, tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab bukan daripada maqsadin itu. Bukan daripada jalan yang terbuka. Okey, bukan daripada jalan yang terbuka. Okay. Dua masalah yang tadilah. Yang antara yang banyak dibincangkan lah. Dan masalah suntikan dia memang masalah yang paling banyak kiasannya lah. Dengan masalah-masalah moden zaman sekarang. Okey. Salah. Ataupun ada benda yang difungsikan. Boleh? Buka. Jadi dobit ataupun ukuran perkara yang membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa ada tiga ya. Yang pertama, mestilah ain masuk. Kalau selain daripada ain, masih membatalkan puasa. Contohnya rasa. Merasa makanan ketika berpuasa. Adakah membatalkan puasa? Jawapannya sih membatalkan puasa walaupun dia buat dengan sengaja. Tapi hukumnya makruh. Okey. Kalau saya ada hajat. Kalau ada hajat, maka si makruh. Okey. Kalau ada hajat, si makruh. Kalau dia ada hajat, sengaja dia nak makan. Okey. Yang penting, tapi kena ingatlah rasa makanan yang maksudnya rasa yang si masuk ke dalam lah. Mungkin rasa main dua sudut. Ya, si lah. Okey. Yang tetaplah membatalkan puasa. Rasa maksudnya rasa di lidah aja. Okey. Rasa yang di lidah aja. Masih membatalkan puasa. Okey. Yang kedua, mesti masuk dalam rongga. Kalau si masuk dalam rongga, contoh kita main dekat luar telinga tu je, si batal puasa. Korek hidung, si batal puasa. Okay, adakah orang korek hidung sampai ke dalam batin hidung? Tidak. Okey. Korek hidung, si batal puasa. Masukkan sesuatu dalam mulut, si batal puasa. Okey. Si batal puasa. Mesti masuk dalam rongga. Yang ketiga adalah melalui jalan yang terbuka. Sama ada terbuka tadi, terbuka yang asli ataupun terbuka yang bukan asli. Okey? Boleh? Faham tak? Cuba respon tak? Boleh faham tak? Ada soalan? Ada benda yang difungsikan? Dalam Google Meet kita tu, kami dalam kalangan cikgu nak, bakal cikgu. Jadi slide-slide yang ringkas tu baguslah ya, diajarkan kepada anak murid kita sebagai pendedahan awal lah. Okey. Selip-selip lah sambil mengajar anak murid. Okey. Ada soalan saya lagi dah. Tak, ain apa ya? Ain zat.
Ain adalah zat. Selain daripada ain adalah kesan, bau, rasa, panas, sejuk, ya kesan. Ia bukan ain. Ain adalah zat. Ada terjemahan yang lebih tepat. Ustaz Fazrul? Faham? Ain. Zat lah. Zat. Air. Pejal. Tengoklah. Mana-mana. Yang penting zat. Dua pandangan untuk rongga telinga. Rongga telinga ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan yang paling kuat. Kedua pandangan kuat. Kedua pandangan. Pandangan yang paling kuat membatalkan puasa. Masuk sesuatu daripada dalam rongga telinga. Batalkan puasa. Pandangan yang kedua, batalkan puasa. Okey. Pandangan kedua, siapa yang berpandangan dengan pandangan yang kedua? Antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Okey. Imam Al-Ghazali. Tengok kita tengok dalam kitab Fiqh Syam. ومن الجوف الذي يفطر الصائم بوصول العين إليه الأذن فلو صب الماء أو الدواء في الأذن فوصل إلى الباطن أفطر الصائم على الأصح. Pandangan yang asah. Pandangan yang paling kuat daripada dua pandangan yang kuat. Okey. Pandangan asah adalah pandangan yang kuat di antara dua pandangan Imam Syafi'i. Betul tak? Ingatlah Al-Asah dengan Al-Azhar. Al-Azhar lain. Al-Azhar ashab Syafi'ina. Kalau Al-Asah pandangan yang kuat di antara dua pandangan Imam Syafi'i, qaulu Syafi'i. Betul tak? Ni Ustaz Is ni. Ustaz Izfan. Betul tak Ustaz Faizwan? Al-Asah. Betul rasanya. Okey. Inda Syafi'iyah, di sisi ulama Syafi'i. Wasala ta'muhu ila al-halqi am aw lam yasil. Sama ada sampai rasanya tadi ke dalam halaq ataupun si. Wa bihadza, dan dengan pandangan ini qala Abu Hanifah berpandangan bahawasanya masuk sesuatu melalui telinga pun membatalkan puasa, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Malik wal Auza'i wa Dawud la yusir illa ay yasila halqahu. Okey, kata Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Dawud tidak membatalkan puasa melainkan kalau sampai ke halaq. Sampai puasa ke tekak. Halq. Okey. Baik. Kalau perbahasan tentang orang puasa dan rasa makanan untuk orang puasa. Mak masak besok ke? Besok ya apa? Dan rasa makanan untuk orang besok. Okey. Perbahasan tentang orang puasa ada disebut dalam kitab Hasyiah Al-Birmawi kalau sis. Adanya sebut tentang buasir. Ada apa? Boleh tahu sekarang. Boleh. Zat. Selain yang lain adalah asar, kesan.
ataupun rasa. Rasa pun selain daripada ain. Jadi merasa makanan si membatalkan puasa. Okay? Merasa makanan si membatalkan puasa. Walaupun yang buat dengan sengaja si cuma makruh. Okay? Kalau ada hajat, maka makruh. Okay? Contoh hajat adalah dia masak untuk orang berbuka ataupun dia masak untuk anaknya. Okay? Yang si berpuasa kanak-kanak. Contohlah takut terlebih asin ataupun terkurang rasa masin. Orang buka puasa tapi makan makanan terlebih masin. Susah juga. Okay? Jadi ada hajat di sini, jadi boleh dia masak tanpa ada makruh. Okay? Kalau tanpa sebarang hajat, keperluan, maka hukumnya makruh. Okay? Hukumnya makruh. Untuk bab buasil, apa? Kalau perbahasan tentang orang buasil. Okay. Orang buasil. Dalam kitab Syia Al-Birmawi. Di atas Fathul Qarib. Disebutkan نعم لا يضر وصول إلى جوفه من معدتي إن كان خالصا طاهرا. Naam, dia tidak memudarat. Maksudnya si membatalkan puasa masuk ilionya. Ilionya dia pun lah. Kita si minang buat ilio. Sifat lah. Masuknya ilionya dia pun ke dalam jauf, ke dalam rongganya. Yang pentingnya daripada ma'idah, daripada tempat keluar ilionya sendiri. Okey. In kana khalisan, sekiranya khalis, bersih. Khalis suci lawannya najis. Najis contohnya bercampur dengan darah. Usul nahwi bab. Wabamu wa ghubal tariqin wa gharbalati daqiqin. Dan tidak beri mudarat juga adalah apabila masuknya zubab. Zubab faham? Lalat kah? Lalat. Lalat. Ba'udah. Nyamuk. Ghubarit tariq. Debu jalan. Dan gharbati daqiqin. Masuk dalam rongga yang si membatalkan puasa. Walau fataha fahu amdan hatta wasala al-ghubar jawfahu lam yadur. Walaupun membuka mulutnya, membuka olehnya amdan sengaja. Okey. Dan jika membuka ia orang berpuasa akan mulutnya keadaannya sengaja hatta sehingga masuk ghubar. Masuklah debu. Jawfahu, akan jaufnya, akan rongga dalamnya. Maka si membatalkan puasa. Maksudnya ketika kita berpuasa bukanlah disyaratkan kita kena tutup mulut. Benar-benar tutup macamnya. Jadi kalau sengaja buka macamnya tidak, okey, dan masuk debu, ia tidak membatalkan puasa. Maka kharaj ma'datul besur wa a'adaha, dan seperti itu juga kalau keluar maq'adatul mabsur, buasil, wa a'adaha, dan kembali ia akan maq'adatul mabsur. Maq'adah mabsur maksudnya kulit buasil dia lah. Maksud maq'adah. Ustaz Fakhrul, Ustaz Fazrul. Maq'adatul mabsur.
Contohlah. Apa? Kita panggil apa? Kulit lebih kah? Buah sirih lah. Kita kembalikannya balik. Buah sirih kan yang keluar daripada dubur kan. Macam ni doktor. Daripada dubur. Okey. Kalau dikembalikan ke dalamnya balik, ayat tidak membatalkan puasa. Lebihan khusus. Lebihan khusus. Mana-manalah. Mungkin lebihan khusus lah. Jadi kalau dia terkeluar, kemudian dikembalikan balik ke dalam, ayat tidak membatalkan puasa. Disebut dalam kitab Hasyiah Al-Birmawi wa kadza law kharajat maq'adatul mabsuri wa a'adaha. Okey, wa a'adaha. Dia membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Tak ada. Boleh faham tak? Minta maaf lah, ada kekurangan sikit lah itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dia tangguh majlis dengan tasbih kafarahan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah esok hari kita akan baca, esok hari kita akan buat kelas lah. Insya-Allah. Dan kita akan baca terus bab daripada kitab Al-Mufattirat Al-Mu'asirah. Kitab tu membincangkan semua yang berkenaan dengan, mestilah semua, kebanyakan yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan moden. Contohnya inhaler itu sebut dah, sigaret, peralatan rokok, shisha, apa nama, mesti tahu lah, gastroskop, enema, urinary catheter, semua lah. Boleh tengoklah dalam kitab dah. Cuma kitab tu sidi terjemah, kitab tu bahasa Arab. Okey. Jadi esok hari insya-Allah kita akan tugaskan beberapa orang asatidz untuk bacakan. Terjemahkan dan baca dan huraian. Okey, eye drop, picagari, bukan picagari, sudikan, bius ataupun pelali, chewing gum. Tu pun ada juga tu. Perbahasan berkenaan dengan nitroglycerin. Nitroglycerin. Asalnya ubat pakai orang sakit jantung. Yang kemam bawah lidah. Betul tak? Asalnya lah. Sebab abah ni pun ada ubatnya. Wahiyal habbah allati tuda'u tahta lisani. Yasta'miluha marda al-qalb. Betul lah. Orang yang sakit jantung. Okey? Orang yang sakit jantung. Apabila rasa berdebar-debar sikit, dia makan daya kemam dekat bawah lidah. Adakah membatalkan puasa ataupun si? Akan dibincangkan kelak lah. Dan lain-lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah. Betul. Afwan. Betul, boleh. Afwan.